Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada madam dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami ingin membentangkan sedikit sebanyak aktiviti yang dilakukan oleh syarikat kami dan pencapaian-pencapaian yang dikecapi oleh syarikat kami. Kami bahagikan slide presentation kami kepada dua bahagian, iaitu bahagian A mengenai portfolio dan bahagian B mengenai refleksi perniagaan kami. Ini adalah logo rasmi syarikat kami, iaitu Choco Jago, dengan slogannya sentiasa menjadi nombor satu di hati para pelanggan. Welcome to Choco Jago, sendirian berhad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Husin. Seterusnya akan membentangkan mengenai jenis perniagaan, yaitu praktikum, industri, dan produk. Pertama, praktikum. Dalam bisnis Choco Jago kami mengambil beberapa inisiatif. Antaranya ialah dengan mencari lebih ramai pengikut di akaun rasmi social media kami, yaitu Instagram, dengan mengikuti lebih ramai kenalan. Seterusnya adalah mempromosikan produk melalui social media, melalui video ringkas, dan meletakkan beberapa gambar produk di akaun rasmi social media di Instagram. Ini adalah untuk memudahkan pembeli melihat, meneliti, maklumat dan menilai sendiri produk yang kami jual sebelum membelinya. Kedua adalah industri. Choco Jago dikategorikan sebagai industri makanan dan minuman kerana coklat tersebut bukan sahaja digunakan untuk perhiasan, malah boleh dimakan oleh si pembeli. Coklat-coklat disusun rapi dan kemas agar pembeli lebih tertarik untuk membelinya. Kami mementingkan kualiti dan kuantiti kerana bagi kami, dua ciri ini menjadi pengimbang dan keyakinan kepada pengguna untuk membeli produk kami. Seterusnya, yang ketiga dan yang terakhir adalah produk. Choco Jago menyediakan kotak hadiah dan meletakkan beberapa jenis coklat di dalam kotak hadiah tersebut untuk dihiaskan dengan pelbagai perhiasan agar ia kelihatan seperti sebuah hadiah yang mahal. Coklat box tersebut dicipta, dibuat, disediakan dan dihiaskan dalam bentuk hadiah untuk menyambut hari-hari yang penuh istimewa seperti hari kelahiran, hari perkahwinan, bahkan dapat dihadiahkan kepada insan yang tersayang. Coklat box tersebut boleh digunakan untuk kegunaan sendiri atau sebagai perhiasan kepada diri anda. Seterusnya adalah carta organisasi syarikat Choco Jago. Syarikat Choco Jago dikendalikan sendiri oleh 6 orang abang jago yang diketuai sendiri oleh Alim sebagai presiden, diikuti oleh 5 orang ahli, yaitu Leon, Ridwan, Zulfadli, Ridzuan dan Pangeran Rafi. Kesemua 6 orang abang jago bertanggung jawab dalam menguruskan dan membina empayar Choco Jago dari segi pemasaran, kewangan, khidmat pelanggan di daerah masing-masing. Untuk pengetahuan semua, syarikat Choco Jago kini berada di 6 buah daerah, yaitu di Papar, Keningau, Kota Kinabalu, Kedah, Lahadatu dan Sandakan. Sekian. Kawan-kawan, mari kita lihat cara yang kami gunakan untuk mempromosikan perniagaan kami. Media digital digunakan sebagai satu bantuan untuk kami mempromosikan barang jualan kami melalui Instagram. Pihak Choco Jago menghasilkan satu akaun Instagram khas untuk Choco Jago, sendirian berhad sebagai 1001 daripada platform untuk mempromosikan barang jualan kami. Tema yang digunakan berunsurkan mewah dan mampu dimiliki. So, dengan ini kami yakin kami dapat memuaskan hati para pelanggan Choco Jago. Instagram digunakan untuk memudahkan pihak kami memantau tentang prestasi barang jualan kami, sama ada disukai oleh para pelanggan melalui jumlah like dan komen yang diberikan. Guys, jangan lupa untuk follow IG kami Choco Jago. Thank you. Seterusnya ialah company achievement, iaitu pencapaian syarikat. Objektif kami ialah untuk menyediakan kotak hadiah khas untuk remaja dan orang dewasa sebagai hadiah istimewa, dan visi kami adalah untuk memberikan produk terbaik dengan cara yang unik sambil memastikan kepuasan pelanggan. Jadi jumlah jualan kami dapat ialah 10 keping kotak hadiah, iaitu 3 premium box,
3 OPA dan juga 4 sweet box yang telah berjaya dijual. Daripada maklum balas pelanggan, kami juga berjaya mencapai tahap kepuasan pelanggan sebanyak 90%, dan di sini ialah bukti kepuasan pelanggan tersebut. Seterusnya ialah bukti pencapaian bisnes lokal, yaitu sosial media. Kami mendapat lebih daripada 100 followers di Instagram, likes sebanyak lebih daripada 43 bagi gift box yang terlaris, dan juga views sebanyak 76 bagi promotional video. Hai, nama saya Muwaridwan bin Rashid dan sekarang saya akan membentangkan tentang aliran tunai Chocojago yang berakhir pada 14 Januari 2021. Produk kami mula terjual pada bulan Januari, oleh itu tidak ada sebarang baki tunai daripada bulan yang lepas. Kami menerima sebanyak RM526.80 dan keuntungan bersih kami hanyalah RM56.80. Tidak ada berlaku sebarang tolak pembayaran tunai kerana kami tidak terikat kepada apa-apa hutang ataupun pinjaman wang. Kami juga tidak menyewa sebarang premis ataupun kedai. Dan baki wang keseluruhan untuk Chocojago adalah RM2,156.80. Seterusnya ialah titik pulang modal. Bagi coklat Ferrero Rocher, sebanyak 17 biji perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Bagi coklat Cadbury Dairy Milk pula, hanya 5 keping perlu dijual untuk mengelakkan kerugian. Bagi coklat Toblerone, hanya 6 batang perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Manakala bagi coklat KitKat pula, sebanyak 42 keping perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Bagi coklat Kisses pula, 34 biji perlu dijual untuk mengelakkan kerugian. Dan bagi coklat Daim, sebanyak 57 biji perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Bagi coklat Cadbury Dairy Milk Mini Bar, sebanyak 11 keping perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Dan terakhir sekali adalah bagi coklat Mini Toblerone, sebanyak 54 biji perlu dijual untuk mengelakkan sebarang kerugian. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Nazam bin Al-Rahman dan saya akan membentangkan income statement, balance sheet dan juga go e-commerce untuk Chocojago. Okey, kita beralih kepada income statement. Income statement kami telah mengira dan meneliti semua revenue dan expenses pembelanjaan kami, dan kami telah mendapati bahawa pendapatan bersih kami iaitu sebanyak RM56.80. Untuk balance sheet pula, kami telah mengira aset, liability dan equity. Untuk aset, kami telah mengira bank account dan juga kami punya petty cash, iaitu sebanyak 2,100, 2,000 dekat bank account dan 100 untuk petty cash. Dan kami tidak mempunyai fixed asset, iaitu kenderaan. Kami tidak mempunyai kenderaan untuk syarikat, tapi kami mempunyai kenderaan sendiri. Dan kami, untuk inventory pula, kami mempunyai stok dalam tangan setakat ini pada 12 Januari. Kami telah dapat stok dalam tangan sebanyak RM100. Jadi kami mempunyai total aset iaitu 2,200. Untuk liability dan equity, kami tidak menggunakan hutang ataupun pinjaman. Jadi kami tidak mempunyai liability dan juga equity. Okey, seterusnya beralih kepada Go e-commerce. Go e-commerce, kami telah melihat sini bahawa sebanyak keuntungan RM26.80. Yang ni kami belum mengira masuk stok dalam tangan dan juga pembelanjaan perhantaran delivery. So bila sudah tolak tambah semua, jadi dapatlah income statement kami RM56.80. Itu daripada saya.
Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Leon dan saya akan meneruskan pembentangan bahagian B yang merangkupi pencapaian jualan bagi semua ahli kumpulan, masalah ataupun cabaran yang dihadapi dan cara menyelesaikan masalah tersebut, serta hasil pembelajaran bagi setiap ahli kumpulan. Di kawasan daerah Papar, ahli yang bertanggung jawab di kawasan itu ialah Alim. Jumlah jualan beliau ialah 4 kotak bersamaan dengan Rp178 Malaysia. Cabaran yang dia hadapi ialah kurang kemahiran berkomunikasi dengan pelanggan. Oleh itu, cara dia mengatasi masalah tersebut adalah dengan berkomunikasi dengan lebih ramai orang lagi. Hasil pembelajaran yang dia dapat ialah dia dapat mempelajari makna sebenar kerja keras sepanjang mempelajari kursus ini. Seterusnya, di daerah Kota Kinabalu, kami ada 2 orang ahli kumpulan bertanggung jawab di sana, yaitu Ridwan dan saya sendiri. Jumlah jualan yang kami dapat ialah sebanyak 3 kotak bersamaan dengan Rp128 Malaysia. Cabaran utama yang kami berdua hadapi ialah mempunyai persaingan yang kuat kerana sudah banyak produk yang sama dengan produk kami ini dijual di pasaran. Oleh itu, cara kami mengatasinya adalah dengan membuat promosi dan marketing dengan lebih banyak lagi. Apa yang kami dapat sepanjang mempelajari kursus ini ialah kami dapat merasai sendiri pengalaman berniaga di dalam dunia perniagaan yang sebenar. Di kawasan daerah Sandakan, ahli kumpulan yang bertanggung jawab ialah Pangeran Rafi. Jumlah jualannya ialah sebanyak 2 kotak bersamaan dengan Rp77.50. Masalah yang dia hadapi ialah dari segi pengurusan masa serta minat dan motivasi untuk meneruskan bisnis. Cara dia mengatasi masalah itu ialah dengan mengubah cara dia mendekati bidang keusahawanan ini dengan memberikan motivasi diri serta memperbaiki pengurusan masanya. Hasil pembelajaran yang dia dapat dalam kursus ini ialah dia dapat menyadari kepentingan akan etika semasa melakukan perniagaan agar dapat terus maju dalam apa jua bisnis yang dijalankan. Seterusnya, bagi kawasan daerah Lahdatu, ahli yang bertanggung jawab ialah Ridwan. Jumlah jualannya ialah 1 kotak ataupun bersamaan dengan Rp47.40. Masalah ataupun cabaran yang dia hadapi ialah tidak ramai yang mengetahui apa-apa tentang produk kami ini. Oleh itu, cara untuk dia mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyebarkan gambar produk kami ini menggunakan poster ataupun melalui media sosial kami. Hasil pembelajaran Ridwan sepanjang mempelajari kursus ini ialah kursus ini dapat membuka mindanya dan dapat menunjukkan berbagai cara kreatif untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Akhir sekali, di kawasan Kedah pula, ahli yang bertugas di sana ialah Zulfadli. Tiada sebarang jualan yang dapat dilakukan olehnya kerana cabaran yang dia hadapi di sana. Cabaran utama yang dia hadapi ialah terlalu banyak persaingan di kawasan itu dan dia masih lagi baru dalam melaksanakan pengurusan bisnis. Oleh itu, cara dia mengatasi masalah tersebut adalah dia perlu membuat lebih banyak promosi dan belajar lebih lagi dalam ilmu keusahawanan ini. Hasil pembelajaran Zulfadli ialah kursus ini dapat menunjukkan dia cara-cara yang betul untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Peace.